Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita sambung elektroskop. Okay, jadi ini adalah apa itu elektroskop. Jadi elektroskop adalah alat yang digunakan. Jadi elektroskop ni adalah alat. Okay, alat yang kita guna untuk kita kesan cas. Okay, sama ada cas itu wujud ataupun tak. Dan kita juga gunanya untuk menyukat kuantiti cas. Okey, jadi alat juga boleh kita guna untuk menentukan jenis cas. Jadi elektroskop adalah alat kita nak kesan sama ada cas ataupun tak. Contohnya sesuatu bahan ini neutral ataupun bercas. Okey, kita boleh guna elektroskop. Dan kita juga boleh guna untuk sukat kuantiti. Sukat kuantiti tu maksudnya apa? Berapa banyak cas yang ada dalam bahan tersebut. Okey, dan kita juga yang ketiga, kita juga guna alat ini untuk tentukan sama ada alat tadi kalau dia mempunyai casnya adalah positif ataupun negatif. Okey, kita boleh guna. Okey, ada tiga fungsi elektroskop. Okey, jadi ini adalah elektroskop. Okey. Okey, jadi ini adalah elektroskop. Jadi elektroskop dia ada satu ceper. Okey, ceper di sini. Okey, ceper dan dia ada bahagian bawahnya dia ada kerajang emas. Okey, jadi kerajang emas inilah yang akan menunjukkan dia mempunyai cas apa. Okey, dia sama ada bercas ataupun tak. Okey, jadi apa yang berlaku? Apa yang kita buat? Kita ambil satu objek. Okay, kita ambil satu objek, kita bawa berdekatan dengan cas. Okey. Jadi okey, objek yang bercas. Okey, objek yang bercas. Okey, akan sekejap ya. Okey, jadi bila kita bawa alat mendekati ceper, okey, kalau katakan alat ini dalam ceper ni bilangan casnya sama. Contohnya katakan dia ada 50 cas positif, 50 cas negatif. Dia neutral. Okey, dia neutral. Okey, jadi apa yang berlaku bila kita dekatkan, okey, kita dekatkan objek tapi tak boleh sentuh, dia hanya mendekati saja, jangan tersentuh. Okey, kalau bersentuhan tak jadi, dia mesti mendekati sahaja. Okey, dia mendekati sahaja, dia mendekati dekat-dekat saja, bukan tak boleh sentuh. Kalau bersentuhan tak jadi. Okey, kita bawa mendekati ceper. Jadi katakan kalau objek ini bercas negatif, okey, kita tahu objek yang cas yang berbeza akan saling menarik. Jadi bila objek ini bercas negatif, cas positif yang ada pada ceper akan tertarik ke yang ada dalam elektroskop ini, cas negatif yang positif yang ada pada elektroskop ini akan bergerak ke arah ceper. Kenapa bergerak ke arah ceper? Sebab kita dah dekatkan objek tadi berdekatan dengan ceper. Jadi cas positif akan tertarik dan berada pada ceper. Okey, sebab dia positif ni tertarik kepada negatif yang ada pada objek ni lah. Okey, jadi bila positif semua dah naik ke ceper dan cas negatif yang ada pada elektroskop pula akan bergerak ke hujung. Okey, ke hujung kerajang emas ni. Kenapa? Negatif dengan negatif dia akan saling menolak. Jadi dia bergerak menjauhi objek. Okey, positif pula dia bergerak mendekati objek. Jadi bila pada hujung elektroskop ni dia ada dua kerajang emas. Okey, dua kerajang emas. Jadi kerajang emas ini semasa neutral dia melekat antara satu sama lain. Tapi bila cas negatif sudah lari ke bawah, okey, dah lari ke bawah, sebelah pergi ke sebelah kiri, okey, dan pergi juga ke sebelah kanan, menyebabkan kepingan kerajang emas yang pertama bercas negatif dan kepingan kerajang emas yang kedua juga bercas negatif. Sekarang ni dua-dua ini bercas negatif. Jadi bila cas yang sama dia akan saling menolak. Jadi apa yang kita lihat, okey, kerajang emas ini akan jadi mencapah. Dia dah tak bercantum, dia menolak antara satu sama lain. Dia mencapah. Okey, boleh faham tak mencapah tu apa? Mencapah ni macam terkangkang lah. Okey, kalau kaki terkangkang gitu. Okey. Okey, sebab kenapa dia mencapah, kita panggil mencapah. Mencapah sebab casnya adalah sama. Jadi menunjukkan objek ini bercas. Okey, ini kalau untuk objek yang bercas negatif. Okey, untuk objek yang bercas positif sama juga, kita bawa mendekati dengan ceper. Jadi cas positif akan menarik cas negatif. Okey, jadi cas negatif akan bergerak ke arah ceper. Manakala cas positif dia akan menjauhi objek dan bergerak ke kerajang
emas. Jadi pada kerajaan emas, dua-dua kerajaan emas ini positif, dia akan saling menolak. Jadi dia akan mencapah. Jadi bila dia jadi mencapah macam ni, menunjukkan objek tadi bercas. Okey, sebab yang tinggal di bawah ini ada objek yang bukan objek cas yang sama. Okey, boleh faham? Kalau ada soalan boleh tanya nanti dalam grup. Okey, ini pula kita nak tentukan kuantiti. Okey, kuantiti cas elektrostatik. Jadi pada hujung kerajaan emas ini, nampak tak kerajaan emas? Kerajaan emas ini ada dua. Jadi bila dia neutral, dia bercantum macam ni. Okey, kemudian di bahagian bawahnya ini ada sudut. Okey, ada sudut, ada skala. Okey, skala inilah yang kita tentukan kuantiti cas elektrostatik. Jadi macam mana kerajaan emas, ini penerangan tadi lah. Kerajaan emas akan mencapah apabila objek bercas dikesan. Bila objek yang bercas tadi bergerak mendekati cepe, dia akan mencapah. Okey, semakin besar sudut pencapahan, semakin besar kuantiti cas. Jadi semakin besar kerajaan emas ini mencapah, jadi semakin banyak kuantiti cas. Jadi kita letakkan skala untuk kita kira berapa banyak kuantiti cas. Jadi kalau kuantiti cas yang banyak, capahan ini akan menjadi lebih besar. Okey, kerajaan emas menguncup menunjukkan keadaan neutral. Jadi bila dia menguncup, dia bercantum macam ni, menunjukkan dalam keadaan neutral, tak ada cas. Jadi kalau semakin banyak cas, dia akan semakin capahan sudut capahan ini akan semakin banyak, semakin besar. Jadi inilah kita menentukan kuantiti cas elektrostatik. Okey. Jadi untuk kuantiti cas ini kita guna sudut sahaja. Okey, kita guna sudut sahaja. Okey. Okey, sekarang kita lihat. Okey, elektroskop kita kena cas dahulu. Okey. Kita cas dahulu elektroskop. Jadi bila kita cas elektroskop, katakan kita caskan dia menjadi cas negatif. Okey, kita cas elektroskop, jadi elektroskop sekarang ni bercas negatif. Okey, kita bercas negatif. Sekarang kita nak tentukan pula jenis cas. Tadi kita dah tahu objek tu bercas positif, bukan bercas positif. Objek itu bukan neutral, dia mempunyai cas, tapi kita tak tahu sama ada dia adalah positif ataupun negatif. Jadi sekarang ni kita nak tentukan cas tadi positif ataupun negatif. Jadi apa yang kita buat? Yang pertama, elektroskop ini kita cas terlebih dahulu. Okey, kita cas terlebih dahulu menyebabkan elektroskop ini bercas negatif. Okey, jadi bila dia bercas negatif, okey, kerajaan emas ini akan mencapah, menunjukkan elektroskop ini sudah dicaskan. Okey. Kemudian objek yang kita nak tahu tadi, yang kita dah tahu dia bercas tapi kita tak tahu cas positif ataupun negatif, kita bawa mendekati cepe. Jangan sentuh, kita bawa mendekati cepe sahaja. Okey, sekarang kita tahu elektroskop ini bercas negatif. Jadi kalau kita bawa bahan yang bercas negatif, apa yang berlaku? Tak ada berlaku apa-apa. Okey, tak ada berlaku apa-apa. Jadi apa yang berlaku sebab dia negatif. Okey, dia negatif, jadi negatif pada bahan dan negatif pada elektroskop akan menolak, menyebabkan elektron pada elektroskop ini akan bergerak jauh ke bawah. Okey, bergerak jauh ke bawah dan menyebabkan sudut capahan ini menjadi semakin bertambah. Okey, dia akan jadi semakin bertambah. Okey, boleh? Okey, sekarang itu kalau kita bawa bahan bercas negatif. Okey, sekarang elektroskop dah cas. Okey, kita dah caskan, kita caskan negatif. Kemudian kita bawa bahan bercas positif mendekati cepe. Apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku? Cas negatif, sebab pada elektroskop ini semua cas negatif. Cas negatif akan tertarik ke arah cepe. Okey, dia semua tertarik ke arah cepe. Jadi yang elektron sedikit sahaja tertinggal pada bahagian kerajaan emas. Jadi apa yang berlaku? Kerajaan emas akan menguncup, sudutnya semakin berkurang. Kenapa? Sebab elektron ini sudah banyak bergerak ke arah cepe, menunjukkan bahan yang kita dekatkan tadi adalah bercas
negatif. Jadi macam mana kita nak tahu? Yang pertama, kita cas dahulu elektroskop dengan cas negatif. Kalau sudut capahan itu semakin bertambah, menunjukkan bahan yang kita bawa itu bercas negatif. Kalau sudut capahan itu berkurang, menunjukkan bahan yang kita bawa itu adalah bercas positif. Boleh faham? Ada soalan nak tanya, boleh tanya dalam grup. Okey, ini adalah contoh elektrostatik dalam kehidupan seharian, iaitu kilat. Okey, kilatlah contoh dalam kehidupan seharian yang selalu ada. Jadi awan, sebelum berlakunya kilat, selalunya bila berlaku kilat akan hujan lah kan. Jadi kamu dah belajar dalam sebelum ni kita air dan sebagainya. Jadi air akan terkondensasi dan menjadi awan. Jadi awan, bila awan bergerak, akan berlaku geseran antara awan dan udara, dan juga antara awan dengan awan pun ada berlaku geseran juga. Jadi bila berlaku geseran antara awan dengan udara, awan akan dicas. Bila berlaku geseran, awan akan dicas dengan cas-cas elektrik tadi. Jadi cas elektrik akan berkumpul pada awan. Cas yang elektrik yang terkumpul akan ditarik ke bumi, sebab bumi ini sangat besar. Jadi bila banyak, cas awan bila selalu bergeser, casnya semakin banyak. Jadi bila cas yang banyak cukup untuk elektron ini bergerak ke bumi, jadi dia akan bergerak daripada awan ke bumi dalam bentuk kilat. Jadi kilat yang kita nampak itu sebenarnya adalah pergerakan elektron dari awan ke bumi. Kalau banyak kilat yang kita nampak sangat terang, itu menunjukkan dia punya elektron sangat tinggi. Jadi tenaganya sangat tinggi, elektriknya sangat tinggi, voltannya juga tinggi. Jadi inilah fenomena yang berlaku. Jadi itulah bila berlakunya kilat, kita perlu berlindung. Berlindung di tempat yang selamat. Kalau di kawasan yang ada sini. Lain. Itu nanti saya terangkan lagi lah. Contoh yang seterusnya adalah sikat rambut. Bila kita menyikat rambut, bila kita sikat rambut dengan sikat plastik lah, tak boleh sikat dengan besi. Selalunya sikat plastik lah, besi nanti tak boleh lah. Kita akan guna sikat yang apa kita panggil? Penebat. Sikat penebat. Jadi bila kita sikat dengan sikat, rambut akan tertarik kepada sikat. Bila kita sikat banyak kali, kita tengok rambut kita melekat pada sikat. Jadi tarikan ini terhasil daripada geseran antara rambut dengan sikat. Macam contoh semalam saya dah bagi. Bila kita geserkan sikat rambut ataupun geserkan belon pada rambut, menyebabkan cas. Wujudnya sikat tadi akan bercas. Dia akan menghasilkan cas elektrostatik, menyebabkan rambut ataupun objek lain melekat pada sikat. Bila geseran inilah yang akan menghasilkan cas-cas elektrostatik. Ini bagaimana kita nak selesaikan masalah berkaitan dengan elektrostatik. Kalau kamu perasan, bila pergi pada stesen minyak, dia akan tampalkan pada stesen minyak tersebut no smoking. Stop engine, tak boleh menggunakan alat telefon. Dia suruh kamu charge dahulu, sentuh kereta terlebih dahulu. Jadi ini kenapa dia keluarkan arahan-arahan ini. Kenapa kita kena matikan enjin kereta? Dia suruh kita matikan enjin kereta masih isi minyak. Bila kereta bergerak di jalan, cas elektrostatik akan terkumpul. Dia akan terkumpul pada badan kereta. Sebab kereta bila berjalan dengan laju dan jangka masa yang lama, dia akan bergeser dengan udara. Jadi cas elektrostatik akan terkumpul pada rangka kereta. Jadi kalau tak matikan enjin, kita tak matikan enjin, percikan api boleh berlaku bila kita dekatkan muncung elektrik, muncung petrol ni dengan badan. Bila keluar, kita tahu bahawa ada bercas, ada haba pada badan kenderaan, dan ada petrol pula bahan api, akan menyebabkan kebakaran. Sama juga dengan badan kita. Kita sentuh kereta untuk
mengurangkan elektrostatik pada kenderaan dan juga pada badan kita. Bila kita bersentuhan, cas elektrostatik itu akan dineutralkan pada badan kenderaan dan juga pada badan kita. Okey. Okey, itulah. Okey, ini untuk no smoking ni lebih kepada pembakaran. Okey. Okey, ini adalah langkah keselamatan semasa ribut petir. Okey, tadi saya dah bagi tahu kilat membawa cas elektrik. Jadi apa yang berlaku ketika ribut petir? Okey, kita kena berlindung di dalam rumah. Okey, jadi jangan sandar badan ke dinding kalau rumah disambar kilat. Okey, bahagian luar ini akan ada cas elektrik. Okey, jadi kita selamat di bahagian dalam rumah. Okey, dan kita kena jarakkan diri pada alat elektrik kerana alat elektrik sebelum nanti tingkatan 3 kamu akan belajar pada soket di rumah ada dawai bumi. Okey, jadi di sini bila berlakunya lebihan elektrik akan dibumikan. Okey, jangan berada di luar rumah atau luar kenderaan semasa ribut petir. Okey, kalau tak ada benda lain yang untuk kamu berlindung, duduk dalam kereta. Okey, dalam kereta ini paling selamat. Kenapa? Kereta ini dicipta menggunakan prinsip Faraday cage. Okey, bila Faraday cage, kita dalam kereta kita akan selamat. Okey, walaupun kilat menyambar kereta, kamu di dalam kereta selamat. Okey, kamu dalam kereta selamat. Okey, sebab kereta menggunakan prinsip Faraday cage. Okey, jadi dalam kereta selamat berbanding kamu berada di bawah pokok. Jadi kalau kamu tak ada pilihan lain, ada pokok di kawasan lapang, kamu berlindunglah di dalam rumah ataupun di dalam kenderaan. Dalam kereta itu paling selamat. Okey, kalau tak ada rumah. Okey, jangan berlindung bawah pokok. Okey, jauhkan diri dari pokok. Okey. Okey. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Okey, ini kalau dalam rumah, okey, jarakkan diri dari peralatan elektrik. Okey, bawah pokok pun tak boleh. Jadi kalau di kawasan padang lapang tak ada benda sangat, kamu baring. Okey, kamu baring saja di padang yang lapang supaya badan kamu sebab kilat akan menyambar objek yang paling tinggi. Jadi kalau di padang pokok menjadi objek yang paling tinggi di padang, jadi kilat akan menyambar pokok. Jadi bila kamu berada di bawah pokok, kamu tak selamat. Jadi yang paling selamat kamu baring. Okey, baring. Okey, jadi itu sahaja sebelum kita masuk kepada arus.